Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi ini kita teruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran dan tadabbur beberapa ayat Suratun Nahli, surah yang ke-16, juzuk yang ke-14. Sambungan kita di ayat yang ke-30. Ayat yang ke-30, jemaah yang pegang pimpinan Ar-Rahman Jawi, muka surat 517. Kita baca beberapa ayat, kemudian kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. Itu beberapa ayat yang kita baca, di mana perbincangan kita pada ayat yang ke-30 ini kesinambungan kepada ayat yang lepas. Dalam ayat yang lepas, iaitulah perbincangan tentang kedudukan orang-orang yang mendustakan apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ataupun nabi-nabi yang terdahulu. Allahu Akbar. Jadi puak-puak kafir, bila dia terima ayat, dia kata asatirul awwalin. Tengok ayat 24. Dalam bahasa dia panggil muqabalah. Muqabalah ni maknanya berlawan. Ayat 24. Wa idza qila lahum madza anzala rabbukum qalu asatirul awwalin. Apabila dikatakan kepada mereka, apakah yang diturunkan oleh Tuhan kamu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kata, mereka menjawab cerita-cerita dongeng orang-orang yang dahulu. Itu jawapan siapa? Jawapan puak-puak kafir. Allahu Akbar. Ja'at huna muqabalah. Pelajar-pelajar yang belajar balaghah, dia panggil muqabalah, dia
Dalam ada muqabalah, ada jinas, ada macam-macam istilah. Menarik. Sebab itu kalau orang yang nak mendalami lagi ilmu ni, ilmu balaghah tu sangat penting. Muqabalah dengan jawapan yang diberi oleh puak-puak kafir, asatirul awwalin. Tuan-tuan tengok kepada ayat ini pula, kan? Wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum. Dan ditanya, ayat 30. Dan ditanya pula kepada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, apakah yang diturunkan oleh Tuhan, oleh Allah kepada kamu? Allah Ta'ala buat turun apa kepada kamu? Allahu Akbar. Qalu khaira. Masya Allah. Ini jawapan yang mantap. Mereka menjawab kebaikan. Semua yang Allah Ta'ala turun itu kebaikan. Sama ada arahan ataupun larangan. Kita ni kadang-kadang bila suruh arahan kita rasa tenang. Tapi dalam bab larangan kita rasa sempit hati. Maka itu bukan khaira bagi kita. Maka bagi orang yang beriman, khaira dua-dua pihak. Sebab Allah Ta'ala yang maha pencipta, yang memiliki alam ini dia punya, diciptakan alam dengan penuh rahmat, belas dan kasih sayang. Maka kita kena mengatakan yang Allah Ta'ala perintah itu hikmah, yang Allah Ta'ala larang juga dengan keadilannya yang sangat bijaksana. Mana dua-dua baik. Qalu khaira. Mereka mengatakan kebaikan untuk dunia dan untuk akhirat. Allahu Akbar. Tengok, ini ayat dipanggil berlawan. Lawan bagi orang yang beriman, dia jawab baik. Bagi orang kafir, dia jawab tak baik. Asatir, dongeng je tu, mana ada pun. Dia mula kacau. Maka Allah SWT beri kepada kita anugerah. Cuma para ulama berbincang tentang siapakah lilladzina taqaw. Orang yang bertakut siapa? Ada yang mengatakan al-muradu bihim al-mu'minun al-ma'huduna fi Makkah. Orang beriman yang sudah ada bersama Nabi di Makkah. Ada yang mengatakan setiap orang beriman yang ditanya tentang Quran, semuanya jawab khaira. Kita ni kalau sebut bab Quran, semua sayang belaka. Kalau kata kita nak pungut, nak kumpul derma untuk wakaf Al-Quran, saya rasa insya-Allah. Kalau saya iklan di sini nak 10 buah seorang, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan bersedia untuk membelinya. Tapi kalau anda kata tuan-tuan dan puan-puan, saya nak khatam Quran 10 hari lagi, agak-agak berapa orang yang angkat tangan di sini? Ini masalah. Itu baru baca, tapi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang ada yang istiqamah belajar ilmu Al-Quran ini, walaupun secara ringkasnya, tak kiralah sama ada kuliah kita ni ataupun mana-mana dengan asatizah kita yang lain-lain, bermakna kita sudah ada bibit-bibit kecintaan kita kepada Al-Quran sudah ada. Kita kata alhamdulillah. Sebab sudah ada dalam hati kita perasaan nak memahami Al-Quran, mencintai Al-Quran, maka itu satu kebibit yang baik, benih-benih yang mulia. Allahu Akbar. Maka kita kata semua orang yang ditanya tentang Quran baik belaka, alhamdulillah. Maka Allah SWT beri janji kepada kita, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Allahu Akbar. Orang yang berbuat kebaikan di dunia ini beroleh balasan yang baik, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yakin dan percaya, mana-mana orang yang ahsanu fid dunya, buat baik atas dunia, dia akan dapat balasan yang baik. Kita orang beriman, kita akan dapat dua balasan. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bagi orang yang tidak beriman pun,
Sekiranya mereka buat baik atas dunia, mereka akan mendapat balasan segera daripada Allah di atas dunia ini. Tapi di akhirat mereka rugi, mereka kehilangan segala-galanya. Allahu Akbar. Maka kalau kita sayang kepada jiran kita, sayang kepada kawan kita, sayang kepada member kita, ajaklah mereka masuk Islam. Aslim taslam. Masuk Islam kamu selamat. Itu slogan kita. Maknanya bagi orang yang beriman, dia akan dapat balasan di dunia. Wala darul akhirati khair. Dan sesungguhnya balasan negeri akhirat itu lebih baik lagi. Nak banding atas dunia dengan akhirat, jangan dibanding. Cukuplah kita dengar apa yang Allah Ta'ala janji dalam hadis qudsi. Allah kata apa? Syurga yang aku sediakan, a'dadtu li'ibadil mu'minin, aku sediakan bagi hamba-hambaku yang beriman, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Perkara yang tak pernah ditengok oleh mata, tak pernah didengari oleh telinga, tak pernah dikhayal oleh hati. Apa dia? Tok saya tanya. Sekarang ni menjadi kewajipan kepada kita membuat persiapan dan persediaan bagaimana kita nak melayakkan diri kita untuk sampai ke syurga. Itu yang besar. Baik, bagi mereka negeri akhirat lebih baik, dan memanglah wala ni'madarul muttaqin, dan memanglah negeri akhirat itu ialah sebaik-baik negeri bagi orang yang bertakwa. Atas dunia ni macam-macam cabaran yang kita terima, insya-Allah bila duduk di akhirat esok tidak ada lagi cabaran. Sehingga kan beberapa ulama salaf ditanya tentang bilakah kita mau rehat. Tuan Syekh, bila kita boleh berehat? Tuan Syekh kata ada yang memberi jawapan apabila titian sirat sudah berlepas di belakang, kita sudah melintasinya, kita rehat lagi lah, kita tak bimbang lagi nak jatuh. Itu tahap yang pertama. Kemuncak yang paling tinggi apabila kita sudah menjejakkan kaki ke dalam syurga. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Ya Allah, jadikan kami semua ni daripada ahli syurga. Bila sampai di sana, tidak ada lagi kebimbangan. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak ada duka cita, tidak ada lagi ketakutan. Baik para jemaah sekalian, ayat ini banyak lagi ayat-ayat lain yang Allah SWT janjikan kepada orang-orang yang buat baik. Orang yang melakukan kebaikan, contohnya dalam ayat, tanda ayat ni, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min. Siapa yang melakukan amal yang saleh, laki-laki atau wanita. Ayat ini Allah Ta'ala sebut dua pihak. Takut nanti ada yang tersalah faham mengatakan ini untuk laki-laki je, sebab dia kata amilah, dia tak kata amilat, kan? Allah kata la, min zakarin au unsa, laki-laki atau wanita. Syarat wa huwa mu'min. Kriteria ni kena ada. Wa huwa mu'min. Buat amal soleh saja tapi tidak beriman, tak jadi. Dua-dua kena ada, salih, mukmin. Apa yang dia dapat? Falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Kami akan hidupkan mereka dengan kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami akan beri balasan pada mereka sebaik-baik balasan dengan apa yang mereka kerjakan. Tuan-tuan tanda, ayat ini kita akan hurai panjang. Ayat ni, suratul Nahl ini, tapi ayat 97 di ujung nanti, insya-Allah kita akan jumpa. Baiklah para jemaah sekalian, Allah Ta'ala sebut waladarul akhirati khairun.
Sebab apa Allah bandingkan dunia dengan akhirat? Sebab dunia ni sari'atuz zawal, cepat hilang. Akhirat kekal. Siapa yang dapat nikmat akhirat, mereka akan kekal dalamnya, tak hilang-hilang. Di antara nikmat besar yang kita dapat, Allah Ta'ala matikan mati. Kan, bila dia ahli syurga masuk syurga, Allahumma ja'alna min ahliha, ahli neraka masuk neraka, na'udzubillahi minan nar. Ketika itu dibawanya mati, duduk di tengah-tengah, kemudian mati disembelih. Mana mata tak mati lagi. Orang ahli syurga bergembira, kita tak akan mati lagi. Ahli neraka habis dah lah, dia kata kita tak mati dah. Tak mati, kena azab setara mana pun tak mati. Allahul musta'an. Masya Allah. Maka Allah kata waladarul akhirati khair. Akhirat tu yang baik. Sebab dunia ni cepat hilang. Kita belajar waktu budak-budak dulu, ad-dunya zillun zailun. Dunia ni bayangan yang hilang. Kita nampak ada bayangan, pergi dekat tak ada. Berjalan nak kejar tak boleh. Siapa dia boleh kejar bayang? Mengejar bayang, kata orang, tak akan dapat. Sebab dia berlari, bayang lari. Dia berhenti, bayang berhenti. Allahu Akbar. Ini bandingan-bandingan yang simple tentang dunia supaya kita berfikir. Maka dunia itu untuk kita membuat persiapan, tapi akhirat yang kita kejar. Yang kita dapat atas dunia ni sedikit. Namun begitu, Allah Ta'ala beri juga dunia ini kepada siapa? Kepada orang-orang yang bukan Islam, yang buat baik atas dunia, dia boleh menerima balasannya di atas dunia. Wala ni'ma darul muttaqin, sebaik-baik balasan itu negeri orang yang bertakwa. Maka wala ni'ma darul muttaqin allazi, siapa dia ke orang yang bertakwa? Tanda tuan-tuan, kalau kata orang muttaqin, orang bertakwa itu siapa? Allazina yamtathiluna awamirallah, orang yang ikut melakukan segala perkara yang diperintahkan oleh Allah, wa yajtanibuna nawahi, dan menjauhkan diri daripada segala perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Itu je dia panggil definisi simple kepada takwa. Muttaqin, siapa muttaqin? Orang yang melakukan apa yang disuruh, meninggalkan apa yang dilarang. Yang kita bimbang hari ini, yang disuruh tak buat, yang dilarang pula dilanggari, maka itu manusia yang rugi. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada ayat 31. Apa dia ke syurga yang dijanjikan itu? Mana sifat dia? Allahu Akbar. Jannatu adnin yadkhulunaha tajri min tahtiha al-anhar. Lahum fiha ma yasha'un. Kadzalika yajzillahul muttaqin. Allah. Jannatu adnin, untuk mereka orang yang bertakwa itu syurga-syurga adnin yang mereka akan memasukinya. Syurga adnin yang mereka akan masukinya, yang mengalir padanya beberapa sungai. Allah gambarkan seronok kita bila tengok sungai, suka lalu. Mereka beroleh dalam syurga-syurga itu apa yang mereka kehendaki. Muna apa? Nak makan apa? Allahu Akbar. Nak, boleh lalu. Demikianlah Allah membalas orang-orang yang bertakwa. Jadi je orang bertakwa. Masalah balasan syurga, masalah persiapan yang Allah Ta'ala buat, kamu jangan duk fikir. Learning. Ingatlah, kalau kata learning makna sekarang ini kerja kita. Apa yang patut kita lakukan para jemaah sekalian, iaitulah bagaimana nak melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah yang bertakwa. Kita lakukan kebaikan. Nabi sebut dalam hadis, iza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum.
apabila aku perintahkan kepada kamu laku sesuatu, maka kamu lakulah sedaya upaya kamu. Yang kita tak mampu, Allah Ta'ala telah beri satu kelonggaran. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi ingat, wa idza nahaitukum, bila aku larang kamu, fantahu, stop. Tidak ada perundingan lagi. Yang larang berhenti terus. Yang diperintah kita buat sedaya upaya yang kita mampu. Itulah dia panggil keindahan syariat. Baiklah. Itu bagi orang yang bertakwa. Mereka nak apa saja Allah Ta'ala sediakan. Yang pentingnya kita lah jadi orang yang bertakwa. Kemudian Allah Ta'ala balik semula ayat ini kepada orang-orang yang bertakwa tadi. Apa yang mereka dapat di antaranya. Tengok ayat 32. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. Bagaimana keadaan orang bertakwa? Allahu Akbar. Ayat ini berlawan dengan ayat tadi. Ayat yang kita baca dalam siri yang lepas, ayat 28, dia panggil muqabalah. Yang tadi, yang 28, alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Ketika malaikat matikan orang-orang yang menzalimi diri mereka dengan apa? Dengan melakukan maksiat, syirik. Hak ni alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin. Allahu Akbar. Iaitu mereka yang apabila nyawanya diambil oleh malaikat dalam keadaan mereka bersih suci dari kufur, suci dari syirik, suci dari maksiat. Maksiat di sini tanda para jemaah zahir dan batin. Yang zahirnya maksiat, yang batinnya penyakit-penyakit batin seperti riya, takabur. Tuan-tuan boleh tengok dalam kuliah kita, dalam siri Amradul Ummah, penyakit yang melanda umat ini. Tuan-tuan tengok dalam YouTube sudah ada siri-sirinya. Di Facebook kita ni pun sudah ada. Boleh cari penyakit yang melanda umat. Sebab apa kita nak masuk syurga ni? Masuk syurga dengan baik. Jadi siapa yang mati hatinya bersih daripada sebarang bentuk maksiat, yang zahirnya yang batin, sambil malaikat itu berkata kepada mereka, Allah, malaikat akan datang. Malaikat kata, salamun alaikum, sejahtera kepada kamu. Udkhulul jannah, masuklah kamu ke dalam syurga. Bima kuntum ta'malun, disebabkan amal baik yang telah kamu kerjakan. Maka para jemaah sini, malaikat kata salamun alaikum, ay salamun alaikum min kulli makruhin wa su'. Sejahtera ke atas kamu daripada segala benda yang tak baik, benda yang menyusahkan. Tak ada dah. Hari ini bukan hari taklif, hari ini hari tashrif. Tanda sikit pelajar. Hari di atas dunia kita penuh dengan taklif, dengan tanggungjawab. Orang yang menunaikan tanggungjawab, melaksanakan tugas ini, di akhirat esok mereka mendapat tashrif, kemuliaan. Allahu Akbar. Hari ini hari mulia, tak ada lagi kerja, tak ada. Mulia. Solat-solat sudah tidak ada. Cuma yang adanya mereka bertasbih, memuji Allah Azza wa Jalla, itu berterusan. Masya Allah. Maka timbul lagi satu soalan. Dalam ayat ini Allah kata bima kuntum ta'malu, dengan sebab amalan kamu. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda,
Tidak ada seorang pun boleh masuk syurga dengan sebab amalan. Macam mana kita nak buat? Bagaimana kita nak taufik di antara hadis ini dengan hadis tak ada seorang pun boleh masuk syurga dengan semata-mata amalan illa an yataghammadallahu birahmatin. Kecuali dengan rahmat limpah kurnia Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita nak taufik di antara hadis ini dengan hadis? Siapa sahabat tanya, ya Rasulullah, wala anta ya Rasulullah. Tuhan sendiri tak boleh masuk syurga dengan sebab amalan. Nabi kata wala ana. Walaupun aku sendiri. Allahu Akbar. Dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Abu Musa, tak ada siapa boleh masuk syurga dengan sebab semata-mata amalan. Bagaimana dengan ayat ini? Kita kata syurga itu bukan dengan bayaran amalan kita, tapi dengan limpah kurnia rahmat daripada Allah. Ya, itu jelas. Dia panggil taufik di antara dua riwayat itu. Allah. Di antara tak boleh masuk syurga dengan semata amalan, tapi di sini dengan sebab amalan kamu. Oleh kerana kamu taat adanya, aku bagi rahmat. Tapi kalau kita kata saya ni confirm syurga sebab saya buat amalan baik, tak boleh. Sebab itu di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla, bukan di bawah kuasa kita. Baiklah para jemaah sekalian, ayat ini berlebih kurang dengan ayat tanda surah Fussilat ayat 30. Alladzina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang yang beristiqamah, Allah Ta'ala turunkan malaikat ketika dia nak mati. Jadi dari sini malaikat sekali lagi, waktu kita nak mati dia sudah datang. Waktu dan nak masuk syurga nanti, malaikat sambut. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah para jemaah sekalian, itu ayat yang kita bincang daripada ayat 30 sampai 32. Ringkas je. Maka di sini udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuk syurga dengan sebab apa yang kamu kerjakan. Yang pertama sekali, minal iman, kamu sudah beriman. Walinqiyadi li amrihi, dan kamu sudah menjadi orang yang tunduk patuh kepada arahan Allah Azza wa Jalla. Maka ini menjadi sebab kamu layak ke syurga dan selamat daripada api neraka. Dengan amalan ini kamu berhasil meraih rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak bercanggah di antara apa? Di antara ayat ini dengan hadis yang Nabi kata tak boleh masuk syurga dengan semata-mata amalan. Kita tak boleh bangga esok aku masuk syurga sebab amalan Allah. Kita beramal kerana ketaatan kepada Allah yang melayakkan kita untuk meraih apa? Untuk meraih rahmat Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Maka dalam ayat-ayat ini Allah Ta'ala gambarkan kepada kita bahawa setiap orang yang melakukan kebaikan, dia dapat dua balasan. Balasan di dunia, Allah Ta'ala beri pada kita hidup yang baik, hayatan tayyibah, kehidupan yang baik, insya-Allah. Kita baik, keluarga baik, apa benda yang kita buat berdapat kebaikan. Dan di akhirat kita sekali lagi kita akan dapat apa-apa? Dapat syurga. Tanda tuan-tuan, kita akan bincang nanti dalam suratul Nahli yang akan datang nanti, insya-Allah. Baiklah, itulah yang disebut di dalam ayat ini yang mematikan malaikat. Tengok ayat 32, alladzina tatawaffahumul malaikah. Allah kata mereka itu dimatikan oleh para malaikat. Dalam surah As-Sajdah, qul yatawaffakum malakul maut. Ini dia panggil ilmu tadabbur. Dalam ayat ini yang matikan malaikat. Dalam surah Sajdah ayat 11, yang matikan kamu malakul maut. Dalam surah Az-Zumar ayat 42, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang mematikan apabila sudah sampai ajalnya, Tuhan yang mematikan.
Bagaimana kita nak taufik di antara 3 ayat? Allah mematikan, malakal maut, malaikat. Kata di ulama tadabbur, la mu'aradatan bainal ayatil mazkurah. Tak ada percanggahan. Sebab yang betul-betul berkuasa menghidupkan, mematikan orang ini siapa dia? Allah. Tak ada siapa boleh mati, boleh hidup kecuali dengan kuasa Allah. Kemudian Allah Ta'ala bagi tugas kepada malakul maut. Dialah yang kerja apa? Kerja mengambil nyawa. Tapi biasanya malaikat ni dia tak pergi seorang dia. Dia bawa pembantu-pembantu di kalangan para malaikat. Maka Allah kata, allazina tatawaffahumul malaikah. Mana malaikat pergi bersama malakul maut, dia pergi dengan tim dia. Dia ada tim juga. Tim dia yang membantu malakul maut. Mana malaikat ni cabut nyawa, malakul maut tunggu ya. Nak keluar ayat, diangkat. Allahu Akbar. Wal ilmu indallah. Cuma kita baca supaya kita nampak 3 ayat ini tidak bercanggah. 3 ayat ini lengkap melengkapi. Allahu Akbar. Baik. Dalam ayat ini, alladzina tatawaffahumul malaikatu. Hadha nassun wa amsaluhu sarih. Ayat ini dan seumpamanya mengisbatkan malaikat, kerja malaikat, kata-kata malaikat, dan kesan juga daripada kerja-kerja malaikat itu. Ini nak membatalkan pahaman puak-puak yang tak percaya kepada ada Tuhan. Dia kata al-mu'athir fil alam, yang memberi kesan kepada alam ini al-quwan nafsaniyah, kekuatan tabiat. Bila panas dia akan jadi gini, bila sejuk jadi gini. Ataupun kekuatan orang tu sendiri, kita kata tak. Sesemua kekuatan kita duduk di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Tuhan bagi pada malaikat, ni kerjamu. Maka malaikat telah menjalankan tugas dengan baik. Kita kata itu malaikat. Tuan-tuan jangan duk fikir nak jumpa dengan malaikat. Malaikat ada bersama kita. Sama ada kita kenal dia, kita nampak dia, kita tak nampak, dia ada. Banyak sekali Nabi kita sebut dalam hadis tentang malaikat. Contohnya, apabila kita berkumpul di rumah Allah, duduk dalam majlis ilmu, ini yang saya kata beberapa kali kepada para jemaah sekalian, kepada para pelajar, pentingnya majlis ilmu. Nanti habis PKP, jangan pula tak pergi ke masjid. Duduk dalam majlis ilmu, berkumpul dalam rumah Allah Ta'ala, kita baca Quran, kita tadabbur Quran, kita dengar ilmu-ilmu Islam ini. Maka ketika itu kita dihadiri, dilingkungi oleh dengan rahmat Allah Ta'ala. Majlis kita penuh dengan ketenangan, dan juga malaikat ada bersama kita. Waktu ana syarah hadis malaikat ni, ada orang tanya, kenapa Ustaz Allah Ta'ala bawa mari malaikat? Apa faedah? Saya kata ada faedah. Kadang-kadang waktu kita mengajar, banyak tiang dari orang. Ni ada setengah ustaz ni, kalau dia mengajar, tiang lebih banyak daripada orang. Tapi dia yakin bahawa masjid kita ni dihadiri oleh para malaikat yang ramai. Jin pun ada juga. Allahu Akbar. Baiklah, kita pergi kepada ayat 33. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Hal yanzurun, apakah yang ditunggu-tunggu oleh mereka yang tidak beriman itu? Nak tunggu apa? Nak tunggu apa lagi? Kan? Bila mereka duk kata asatirul awwali lah, macam-macam dongeng lah, Allah Ta'ala tanya dia, nak tunggu apa lagi? Mereka tidak menunggu melainkan kedatangan malaikat yang akan mencabut nyawa. Itu je lah. Mu tunggu malaikat mari cabut nyawa kamu, au ya'tiya amru rabbika, atau kedatangan azab Tuhanmu yang akan membinasakan mereka. Sama ada mu mati
diambil nyawa oleh malaikat, ataupun mati dibunuh dalam peperangan, ataupun digoncang oleh bumi, ataupun sebarang bencana yang akan datang. Ada juga yang mengatakan au ya'ti amru rabbika, iaitulah kedatangan arahan Allah Azza wa Jalla untuk mengumpulkan mereka balik di akhirat. Masya-Allah. Kadzalika fa'ala alladhina min qablihim. Demikianlah juga yang dilakukan oleh orang-orang kafir yang terdahulu daripada mereka. Engkar, mendustakan, menentang apa yang dibawa oleh rasul-rasul mereka, lalu mereka dibinasakan. Allah cerita kepada sini cara ringkas. Wa ma zalamahumullah, dan sebenarnya Allah Ta'ala tidak menganiayai mereka. Bagaimana tak menanya? Mereka sudah mati. Sebelum kedatangan azab, wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Allah kata, aku tidak akan azab ke mana-mana kaum kecuali aku hantar pergi rasul. Rasul datang, siapa ikut selamat. Siapa dia menentang, mendustakan, lawan, itu yang binasa. Walakin kanu anfusahum yazlimun. Tetapi mereka lah yang menganiayai diri mereka sendiri. Tuhan kata, bukan aku hanya kamu yang aniaya diri kamu sendiri. Allahu Akbar. Habis apa jadi dengan mereka? Fa asabahum sayyi'atu ma 'amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Habislah, bila sampai situ tak ada apalah dia. Oleh itu mereka ditimpa azab sebagai balasan perbuatan jahat mereka yang mereka lakukan. Maknanya azab ini hasil daripada perbuatan jahat yang kamu lakukan. Kalau kamu tak buat, tak kena. Masya Allah. Wa haqa bihim, dan azab Allah Ta'ala itu meliputi mereka. Maknanya melingkungi mereka, tak boleh lari, tak boleh lepas. Itu maksud ai ahata bil kafirin. Bila turun azab, mereka tak akan lepas lari. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, sebagai balasan bagi apa yang mereka telah mengejek-ngejek dahulu. Allahu Akbar. Muat dunia dulu. Mari cabar Nabi tu, kan? Bila mari azab. Pada waktu itu barulah semuanya tercengang-cengang, terumbang-ambing, tak tahu nak pergi ke mana. Maka Allah kata, tunggu je lah. Dua perkara yang kamu tunggu, buat kafir. Tunggu yang pertama, sama ada malaikat datang cabut nyawa. Tunggu yang kedua, ataupun azab datang sebelum mereka tua. Kita ni ada dua cara kematian. Yang pertama, kita mati dengan tamaknya, mati tak ada sakit apa-apa. Dia panggil tamak tempo, sudah habis dia punya ajal, matilah orang tu. Ataupun dengan bala bencana yang menimpa beramai-ramai. Baiklah para jemaah sekalian muslimin dan muslimat, Allahu Akbar. Itulah beberapa ayat yang kita sempat untuk berbincang, bertadabbur pada kali ini, iaitu lawan kepada orang yang kafir dulu, mati dalam keadaan dahsyat. Orang yang beriman mati dalam keadaan disambut oleh para malaikat. Orang yang beriman akan diberi ganjaran dan balasan oleh Allah Azza wa Jalla, walaupun amalan kita sedikit. Sebab itulah dia sebut dalam Quran, rizqun karim. Dalam syurga orang yang beriman mendapat rizqun daripada Tuhan yang mulia, yang pemurah. Dia bukan balas satu lawan satu.
Allah Ta'ala tengok mu baik, aku bagi syurga. Bagi orang jahat, na'udzubillah, neraka. Bagi orang yang ada imannya tapi dia derhaka maksiat, ulama Ahlus Sunnah kata ini kumpulan tahta masyiatillah, duduk di bawah kehendak Allah Ta'ala. Sama ada Tuhan maafkan, lepaskan mereka, ataupun Allah Ta'ala azab. Dalam CD yang lepas anda sudah baca 10 sebab seseorang itu akan selamat daripada azab neraka, insya-Allah, dengan izin Allah Ta'ala. 3 daripada kita sendiri, 3 daripada orang lain, 4 semata-mata anugerah daripada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan boleh tengok balik dalam rakaman ataupun tengok baca di catatan-catatan yang ada di Facebook kita. Alhamdulillah para jemaah sekalian, mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, melayakkan kita menjadi seorang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Bila kita nak mati, malaikat yang datang memberi khabar gembira kepada kita. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ambillah khabar gembira dengan syurga yang dijanjikan. Ketika itu malaikat buka kepada kita hijab, kita nampak di mana tempat kita nak duduk. Ketika itulah orang ni nak mati dah, tak mau. Cuma dia tak boleh nak bagi tahu dah, anak tak payah panggil doktor, hantar balik ubat, aku nak mati. Sebab dia nampak tempat duduk dalam syurga. Allahu Akbar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirah hidup kami semua, pembaca dan pendengarnya, keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi, murid-murid kita yang ada ni, sematikan kami semua dengan husnil khatimah ya rabbal alamin. Allahumma ja'al akhirah kalamina minad dunya la ilaha illallah. Ya Allah, akhirah hidup kami dalam dunia ini dengan kalimah la ilaha illallah. Amitna Allahumma alaihi ghaira maftunin. Ya Allah, matikan kami, selamatkan kami daripada terfitnah. Wala dhalin, wala mudillin, wala mubaddilin, wala mughayyirin, wala mubtadi'in. Jangan jadikan kami ni orang yang mengubah perjalanan agama, melakukan perkara mungkar, perkara maksiat, perkara bid'ah yang tidak baik. Biarlah kami hidup di atas landasan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengakhiri hidup Nabi dengan syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. InsyaAllah para jemaah sekalian, itulah doa kita, itulah harapan kita, itulah yang cita-cita yang kita nak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala redha kepada kita ketika dunia dan juga di akhirat nanti. InsyaAllah kita sambung lagi perbincangan kita dalam siri yang akan datang, bermula ayat yang ke-35. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.